Okey, tak apalah. Nanti you tunjuklah apa-apa benda psikopharmacology ya. Learning objektif kita define psychopharmacology, state classification of psychotropic agents, explain nurses' responsibility in psychotherapy, explain the factors contribute to non-compliance to medication, explain the measure taken to ensure medication is taken by patient. Okay. Apa dia psychopharmacology? The study of the regulation and stabilization of emotions, mood, behavior and cognitive through the interaction of endogenous signaling substance or chemicals in the brain with drugs. Okay, kita beri ubat-ubatan lah kepada pesakit untuk kita nak kontrol dia punya behavior, dia punya kognitif, dia punya menstabilkan mood dia, emosi dia. Okay? Okay, classification of psychotropic agents. Ada antipsychotic. Antipsychotic ni untuk pasien yang skizofrenia. Kita kalau pasien ada anxiety, kita bagi dia anti-anxiety. Kita ada antidepressant untuk kemurungan. Kita ada stimulants ataupun mood elevators. Kita ada mood stabilizer, stabil mood. Kita ada anticonvulsant untuk kita nak stabilkan mood dan juga behavior patient. Okay? Anticholinergic, alleviate extrapyramidal symptoms. Anticholinergic ini untuk kita nak kurangkan side effect sesuatu ubat. Contohnya patient on haloperidol, kita bagi dia ambil bersama dengan anticholinergic. Kalau tidak, patient akan jadi mulut dia berair, lidah dia keras, liur meleleh-leleh. Antipsychotic agents kita bagikan kepada typical dan atypical. Typical ubat-ubat lama, atypical ubat baru. Okey. Kita ada dalam bentuk IV, sama ada short acting ataupun long acting. Long acting itulah yang kita bagi dekat patient di klinik. Patient datang sebulan sekali. Okay. Kita kata IM Depo. Typical ataupun conventional antipsychotic. Block the dopamine receptors in the brain. Okay. Tugas dia, dia boleh menghalang dopamine receptor dalam otak. Blocking dopamine activity lessen or prohibit the development of such thoughts and behavior. Jadi kuranglah tingkah laku yang pelik-pelik. Now, used to treat schizophrenia, schizoaffective disorder, delusional disorder, mood disorder with psychosis. Okey, antipsychotic yang typical. Typical ni kita kata ubat lama. Older antipsychotic. This first appeared in the mid-1950s. These older drugs are often called typical or first generation antipsychotic. Example include haloperidol, chlorpromazine and thioridazine. Okay. Side effect dia, stiffness and shakiness. Ni yang kita kata dia jadi stiffness. Dia jadi kejang di bahagian leher. Disebabkan kejang di bahagian leher itulah dia punya lidah dia tak boleh nak berfungsi. Bila lidah tak boleh fungsi tu yang kita kata air liur dia jadi meleleh-leleh keluar. Okay? Ataupun dengan penggunaan ubat tu lama, contohnya 10 tahun dah duk guna haloperidol, dia jadi terketar-ketar, shakiness, macam orang penyakit Parkinson disease. Feeling sluggish and slow in thinking. Dia jadi macam tak berapa boleh
berfikir. Uncomfortable restlessness. Dia jadi restless. Akathisia ataupun dalam bahasa Amerika dia akathisia, restlessness. Dia macam tak duduk diam. Ada. Some can affect blood pressure and feel dizzy. Ada setengah ubat tu boleh menyebabkan patient tu pening. Pun menyebabkan tekanan darah dia naik. Problem with sex life. Masalah dalam kehidupan sexuality. Problem with breast swelling or tenderness. Okay? Pesan daripada ubat-ubat lama lah tu. Okay? Typical antipsychotic. Antara contoh nama-nama ubat dia chlorpromazine. Dia punya daily dose dia 75 hingga 300 mg. Haloperidol ataupun nama trade name dia Haldol dekat di paket dia tulis Haldol je. Sebenarnya haloperidol ataupun ada nama selain daripada tu stelazine, trifluoperazine ataupun nama dogmatil sulpiride. Okay? Yang famous dekat word adalah chlorpromazine dengan haloperidol. Maksudnya sulpiride ni dah jarang kita guna. Okay? Antipsychotic atypical. Ini adalah ubat-ubat baru, new antipsychotic. Ubat baru bila kita dah manusia semakin cerdik, dia pun buatlah ubat-ubat baru. Tak, ubat baru ni dia harga dia ni agak mahal lah sikit. Tapinya dia dia kurang dia punya side effect. Kelebihan dia. Over the last 10 years, newer medications have appeared. Dia juga tugas dia block dopamine, but much less lah. They also work on different chemical messengers in the brain. All atypical ataupun second generation. Ubat baru jadi second generation dah lah. Example dia, tablet Risperdal, olanzapine, flubanazine, quetiapine, aripiprazole, clozapine. Ini adalah contoh-contoh dia lah. Saya minta you all ingatlah nama famous ni. Kok lah keluar dalam final. Okay. Apa dia punya side effect? Sleepiness and slowness. Boleh menyebabkan weight gain. Boleh menyebabkan patient ni lalu makan. Bila lalu makan jadi berat badan bertambah. Sebab itulah kalau patient on this medication, kita galakkan patient buat senaman. So, nak elakkan daripada dia jadi gemuk. Nak elakkan jadi penyakit lain. Contohnya dapat penyakit kencing manis. Dah lalu makan ni, dia makan semacam tak. Interference with sex life. Ada gangguan dalam kehidupan seksual. Increased chance of developing diabetes. Sebabnya lalu makan ni. Affect blood pressure and feel dizzy. In high doses, some have the same Parkinsonian side effect as the older medication. Kadang boleh juga menyebabkan side effect seperti ubat lama juga. Long term use can produce movement of the face. Dia panggil tardive dyskinesia ataupun rabbit. Macam mulut rabbit duk geruk-geruk. Jarang dah kita jumpa yang tardive dyskinesia ni. Sebabnya patient yang lama-lama pun dah tak ada dah, meninggal dunia dah. Kalau ada generasi baru ni, ubat pun kita bagi ubat baru, jadi kita tak nampak dah yang dyskinesia. Okay? Cerita tentang risperidon ataupun risperdal. Available in regular tabs. Dia ada dalam bentuk tablet, ada dalam bentuk IM injection, rapidly dissolving tablet. Okay? Function more like a typical antipsychotic at doses greater than 6 mg. Increase extrapyramidal side effect. Weight gain and sedation. Dia menyebabkan weight gain. Okay? Olanzapine. Olanzapine available in regular tabs. Dia ada dalam bentuk ada dalam bentuk tablet, ada juga dalam bentuk IM, ada juga dalam bentuk kita letak bawah lidah. Okay? Zyprexa. Weight gain
can be as much as 30 to 50 pound with even short-term use, may cause hypercholesterolemia, hyperglycemia even without weight gain. Okay. Quetiapine ataupun Seroquel available in a regular tablet form only may be associated with weight gain, though less than seen with olanzapine, may cause hypercholesterolemia, hyperglycemia, however less than olanzapine. Kita tengok atas doktor lah, doktor nak bagi patient Seroquel ke, nak endorse pedal ke, punya position lah. Most likely to cause orthostatic hypotension. Mungkin boleh menyebabkan patient tak? Dia gelap mata ke patient, dia tiba-tiba dia punya drop dia punya BP. Sebab itulah bila patient lepas bagi ubat, kita kena tahu sama ada side effect ubat ataupun keberkesanan ubat. Tak, patient tu takutnya lepas makan ubat pening, jatuh ke patient tak. Sebab tu kita tak boleh biarkan patient macam tu. Piprazole ataupun Abilify available in regular tabs, immediate release IM formulation and depot form. Okay, low EPS, no QT prolong, low sedation, cause potential intolerability due to akathisia, not associated with weight gain. Ini ubat baru juga, dan dia tidak tak akan berlaku naikkan berat badan lah. Ubat ni mahal lah, jaranglah kita guna. Jugatnya sebab dia mahal. Okay, clozapine ataupun clozaril available in one form saja. Dia ada dalam bentuk tablet saja. Associated with granulocytosis. Dia boleh menyebabkan masalah pada sel darah putih. Okay. And there requires weekly blood taking. Kita kena ambil darah ni 6 months. Kita lah. Patient on clozapine, kita kena ambil investigation, hantar ke makmal. Okay. Associated with the most sedation and weight gain. Increased risk of hypercholesterolemia, hyperglycemia, coma and death with and or without weight gain. So kita kena pantau, sebab tu perlu kepada pemantauan. Tapi setakat ni tak ada lagi lah patient mati disebabkan ambil ubat. Cumanya yang bahayanya kalau patient kita dah hantar darah ke makmal, lepas tu balik result menunjukkan toxicity dan kita tak ambil tindakan, tu ada seorang patient kita mati disebabkan oleh toxicity of lithium. Okay. Depo, apa dia depo? Antipsychotic. The word depo means that the medication is given not as tablet but as an injection every 2 to 4 weeks. Nanti awak boleh buat injection depo di klinik psikiatri pada Januari nanti. It release the medication slowly over this time. Patient akan datang sebulan sekali, dia mari buat injection lah. Dia mari terus masuk bilik rawatan, kita pun bagi dia injection, dia pun terus balik. Okay? The effects are generally the same as medications taken by mouth. Sama ada dia ni ada ubat tablet juga, bergantung pada keterukan penyakit dia lah. Mungkin patient ni dia memang ada juga ubat tablet, tapi walaupun dia lupa ke apa nak makan, kalau dia ni akan ambil tak ambil tu sama banyak dah. Hari ni ambil, esok tak ambil, lusa ambil, tulak tak ambil. Jadi walau bagaimanapun ubat yang kita bagi injection tu masih ada dalam tubuh dia. Jadinya dia terkawal lah di rumah. The injection might be done at home. Di rumah sama ada kita nurse home visit, dia juga nurse kita yang buat lawatan ke rumah. Tapi untuk musim COVID ni memang dah 2 tahun lah tak
tak pergi tengok patient dekat rumah. Tak. Psychiatric clinic, patient tu datang ambil ubat di klinik ataupun buat injection di klinik. Community mental health care sama ada di klinik-klinik kesihatan, okay, ataupun local GP, okay, general practitioner. Ada juga, okay. Ada orang kaya yang dia tak nak mari hospital kerajaan, dia akan pergi ke general practitioner klinik swasta. Okay. Depo antipsykotik. Injection ni dia ada haloperidol dia ada flupentazole, Fluanzo nama dia. Dia ada Modicate, flufenazine dicanoate. Dia ada Clopixol, Zuclopentazole dicanoate. Dia ada Risperidone, Risperda Consta. Ini mahal, sangat-sangat mahal, beratus untuk satu injection. So ini biasanya jarang kita gunalah, tapi adalah dekat klinik yang drug company bagi sebagai orang kata apa macam promosi lah, banyak lah. Okay. Clopixol Acupase. Clopixol ni dia sangat pekat. The injection is quite thick. It needs to be given into a large muscle so that there is less or no pain and swelling. Biasa kalau dekat work Clopixol ni kita bagi kepada patient yang mengamuk. Patient ganah ni kita bagi Clopixol injection, sehari dia tidur, esok baru bangun. Okay? Pain from the injection which can last for a few days. Side effect dia dizziness, weight gain, blur vision, stiffness of arm, leg, neck or mouth. After several years of antipsychotic medicine, you may start to have twitches around your mouth. Saya sebut tadi, dyskinesia. Okay, antipsychotic adverse effect, extrapyramidal side effect, acute dystonia. Contoh dia acute dystonia. Dystonia tu dia jadi kejang lah di bahagian leher. Ataupun bagi patient yang 10 tahun ke atas ambil ubat, dia jadi kepala dia teling. Okay? Kepala teling. Parkinson syndrome ataupun akathisia. Dia jadi jalan gerakan dia macam kita kata akathisia ni dia susahlah nak tunjuk, nanti dekat work saya bagi tahulah ya. Tardive dyskinesia, involuntary muscle movements that may not resolve with drug discontinuation. Neuroleptic malignant syndrome. Ini sangat bahaya. Kalau patient yang dapat neuroleptic malignant syndrome, dia boleh menyebabkan kematian. Patient ni kalau mengalami NMS, dia karakteristik dia jadi masa rigid, dia jadi demam tinggi, altered mental status, tak khabar, autonomic instability, PESA, elevate the white blood cell, CPK, liver function test, potentially fatal. Okay? Sebab itulah kita sebagai jururawat kena pantau lah. Walaupun benda ni jarang berlaku, kok lah berlaku pada masa kita bekerja. Okay? Common adverse effect of psychotropic: blur vision, constipation, drowsiness, dry mouth, GI disturbance, hypo ataupun hyperglycemia, hypotension, insomnia, libido changes, tachycardia ataupun urinary retention. Ni benda-benda ni biasalah. Banyakkan ubat-ubat lain pun ginilah juga dah. Okay? Agent for EPS, yang saya kata tadi lah, yang kita kata anticholinergic, such as benhexol ataupun kita sebut Artane. Dia kecil je ni, warna kuning. Dosage dia 2 mg. Okay. Anxiolytic, used for treat many diagnoses including panic disorder, generalized anxiety disorder, substance-related disorders and their withdrawal, insomnia. In anxiety disorder, often use anxiolytic in combination with SSRI or SNRI for treatment. Okay, kalau boleh saya nak you all ingatlah
nama ubat tak semualah. Contohnya antipsikotik apa dia. Mungkin saya boleh tanya dalam final nanti, berikan satu contoh antipsikotik, satu contoh antidepresan, satu contoh anxiolytic, okey? Anti-dementia contohnya lah. Okey? Contoh-contoh anxiolytic, alprazolam ataupun Taxanex. Dos dia 0.5 mg, Librium 10 mg, Klonopin ataupun clonazepam 0.25 mg ataupun Valium 5.0 mg, Lorazepam 1 mg. Ativan antara nama-nama yang famous dekat work lah. Yang tak adanya Librium. Yang ada Xanax, Clona, Valium, Ativan. Okay? Antidepresan. Depresan ni kita bagi kepada mereka yang mengalami kemurungan. Nama lagi depressant. Kita tak sebut antidepression, kita kata antidepressant. Indikasi dia unipolar and bipolar depression, organic mood disorders, schizoaffective disorder, anxiety disorder including OCD, panic, social phobia, post-traumatic stress disorder, premenstrual dysphoric disorder, and impulsivity associated with personality disorder. Antidepressant classification dia ada tricyclic, dia ada monoamine oxidase inhibitors, dia ada selective serotonin reuptake inhibitor SSRI, dia ada serotonin ataupun norepinephrine reuptake inhibitor, dia ada novel antidepressants. Mood stabilizer ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita sebut penstabil mood. Untuk orang yang bipolar, manic. Patient manic kita nak stabil dia punya mood, kita bagi dia lithium. Okey? Ataupun kombinasi bersama dengan anticonvulsant ataupun kombinasi dengan antipsychotic. Okey? Lithium effective in long-term prophylaxis of both manic and depressive episode before start get baseline creatinine, TSH and CBC. In women, check a pregnancy test during the first trimester. Usual dose dia 1800 mg per day. Extended release 900 mg morning, night time ataupun 900 mg in the morning, afternoon ataupun night time. Regular dose dia 600 mg in the morning, afternoon and night time. Maintenance dose dia 900 hingga 1200 mg per day. Regular release 300 mg in the morning, afternoon and night time, or 300 mg 4 times per day. Monitor steady state achieve after 5 days. Selepas minggu kita bagi lithium, kita kena hantar blood for investigation. Kita takut dia jadi toxicity. Blood level between 0.6 hingga 1.2 dia punya blood level dia. Okay. Lithium side effect most common GI distress include reduced appetite, nausea and vomiting, diarrhea, thyroid abnormalities, non-significant leukocytosis, polyuria ataupun polydipsia. Okay. In a small number of patients can cause interstitial renal fibrosis. Boleh menyebabkan hair loss ataupun acne, reduce seizure threshold, cognitive slowing and intention tremor. Okay, itu adalah antara lithium punya side effect. Okay, kalau lithium toxicity, monitor lithium level weekly during the first 4 weeks of therapy. Levels 1.5 hingga 2.0 C, vomiting, diarrhea, ataxia, dizziness, sluggish speech and nystagmus. Okay. Moderate 2.0 hingga 2.5 boleh menyebabkan nausea, vomiting, blur vision, clonic limb movement, convulsion, delirium and syncope. Okay, severe lebih daripada 2.5 akan menyebabkan generalized convulsion, oliguria and renal failure, boleh menyebabkan koma dan boleh menyebabkan kematian. Okay, kita dah ada kes patient mati disebabkan lithium toxicity. Patient tu dah lah anak puas seorang je dia ni. Sedih mak dia, siapa kau mak dia tinggal negeri Kelantan ni pergi duduk lain. Anticonvulsant. Apa dia anticonvulsants? Contoh dia, sodium valproate is as effective as lithium in many prophylaxis, ataupun selain daripada epilim,
ada juga nama ubat lain, nama dia Tegretol ataupun carbamazepine 15 mg. Epilim pun kita kena ambil level juga ni. Jadi toxicity. Carbamazepine ataupun nama lain dia Tegretol. First line agent for acute manic and manic prophylaxis. Before medication is started, baseline dia kita ambil liver function test, CBC and electro ni, ECG. Carbamazepine juga boleh menyebabkan rashes ke, nausea, vomiting, diarrhea, macam biasalah, sedation, dizziness, ataxia, confuse, boleh menyebabkan aplastic anemia and agranulocytosis, water retention due to vasopressin-like effect which can result of hyponatremia. Okay? Lamotrigine, indication similar to other anticonvulsant. Before medication is started, baseline liver function test. Semua benda kita kena buat test dulu. Okay, blood investigation. Lamotrigine side effect, nausea, vomiting, sedation, dizziness, ataxia and confusion. Okay. Aripiprazole, trade name dia Abilify. Nak rawat manik, ziprasidon ataupun diodon, risperidon, risperdal. Okay. Quetiapine, nama dia Seroquel, dia punya trade name. Tiapin XR, chlorpromazine, thorazine, olanzapine, zyprexa, olanzapine, fluoxetine kombinasi, Symbio-X. Okay. Non-benzodiazepine ataupun hypnotic to relieve muscle tension associated with anxiety, ataupun kita bagi zolpidem, Stilnox ada dekat ward, Meprobamed tak ada dekat ward, Buspirone rasa pun tak ada, yang ada zolpidem je. Dosage dia 10 mg mg, 10 mg untuk nak pastikan patient tidur. Okay? Time to serve zolpidem before patient going to bed. Lepas pukul 8 kita bagilah patient ubat zolpidem untuk galakkan patient rehat. Okay? PCA dia very effective but can cause QT line. Dia ada masalah dalam ECG. So kita tricyclic agent ni, nama ubat dia imipramine, amitriptyline, doxepin, clomipramine. Okay, amitriptyline kita ada. Doxepin saya tak ingat, rasa macam tak ada. Triptyline lah juga. Tricyclic agent ni. Okay, selective serotonin reuptake inhibitor treat both anxiety and depressive symptom. This include sertraline, Zoloft, fluoxetine, Prozac, citalopram, escitalopram, Lexapro, fluvoxamine. Semua ubat ni ada dekat klinik dan ward lah ni. Ini untuk SSRI. Kalau SNRI kita ada use in the treatment of depression and anxiety, therapeutic response within 2 to 8 weeks. This class of drug include venlafaxine, Effexor, duloxetine, Cymbalta. Okay. TCA, tricyclic antidepressant, amitriptyline, clomipramine, doxepin, imipramine, trimipramine. Okay. Contoh je ni, nama dia medicine include isocarboxazid, moclobemide, phenelzine, selagiline, phenylcrophenylcypromine. Susah nak sebut, berbelit lidah. Okay. Serving medication to psychiatric patients. Okay, ini saya dah upload, saya buat simple video untuk tunjuk cara pemberian ubat kepada pesakit. Okay. A substance used or served under the doctor's prescription with the purpose treat the patient. Kenapa kita nak bagi antipsikotik? Kita nak rawat pesakit daripada penyakit dia lah, penyakit skizofrenia ke, to gain back to normal mental state, supaya dia ni tak bercakap merapik meraban, tak ada halusinasi, tak ada delusi, and restore back to society. So dia boleh kembali kepada masyarakat lah. Kalau dia dalam keadaan gila, dia
dia akan membahayakan kepada ahli keluarga dan juga kepada masyarakat sekeliling. Sebab tu kita kena masukkan dia ke ward. Tapi bila dah berada dekat ward, kita bagi ubat, pasien pun dah okey, pasien dah stabil, boleh balik pada masyarakat semula lah. So kita nak juga dia maintenance lah, supaya dia ni boleh berada dalam keadaan okey lah sepanjang hari. Tapi masalahnya about 50% of patients do not take their medication as directed. Kebanyakan pasien ni dia mungkin lupa ke, ataupun tak ada orang pantau ke, ataupun dia malah ke nak makan ubat, ataupun dia tak ada insight sebabnya rasa dia ni sihat dah. Malah makan ubat gila. Tak say kan? Malu kata tak? Factors contribute to non-compliance to medication. Apakah faktor yang menyebabkan kepada dia tak nak compliant kepada ubatan? Patient tu sendiri dia tak ada insight, dia tak ada knowledge. Sebab itulah bila kita pergi ke ward, kita kena bagi psycho-education. Bagi dia penerangan tentang kepentingan pengambilan ubatan. Ataupun over dependency on family. Nak bergantung kepada family. Family suruh makan ubat, baru nak makan ubat. Ada. Kalau ikut area dia, tak ingat semacam nak ambil ubat. Ada. Kena dia tanya dulu, ubat ambil dah. Makan ubat. Itu. Terlalu bergantung kepada orang untuk pantau dia. Ataupun stigma. Malu. Malu orang kata dia ni ada penyakit gila, makan ubat gila. Ataupun dia stupor, tak tahu apa benda, duk bengong. Dah. Lepas tu ataupun paranoid. Paranoid ni dia ada syak wasangka buruk. Dia kata tak usah makan ubat gila, menyebab jadi kau gila aku, dia kata. Ataupun dia mengalami depres. Dia memang nak mati. Wak gapo nak makan ubat? Baik aku mati dia ya. Drug. Dari segi drug tu pula presence of side effect. Sebab apa? Sebabnya tak tahan dengan side effect ubat tu. Dia kata boleh menyebabkan ileum meleleh-leleh. Malu kok okay? Complexity of drug regime. Banyak dah nak makan ubat. Nak makan ubat antidepressant lah. Nak kena makan ubat antipsikotik lah. Nak kena ambil ubat apa? 2-3 jenis. Ubat pula. Ubat tu, ubat ni. Bengong dia banyak dah. So dia pun malah. Ataupun family. Dari segi faktor family, kurangnya support daripada family. Family ni sebulan dua okey lagi cara, lama-lama dia pun naik boring. Tak. So tiada sokongan emosi, tiada sokongan daripada family, adik-beradik, mak ayah. Nak kalau mak ayah dah meninggal, adik-beradik lagu mana? Sangat cara. Persekitaran dia macam mana? Inaccessibility to psychiatric service. Payuh nak mari klinik pun. Musim-musim COVID ini tak ada orang nak mari atas. Tak ada Grab pun payuh nak mari. PT pun tak ada. Jauh pula tu rumah daripada hospital. Puluh-puluh kilo nak boleh nyampai ke hospital. So boring jadi tak. Malah lah ambil ubat habis dah. Lama mana dah habis ubat? 3 bulan dah habis ubat tak ambil-ambil. Sebab itulah patient mulalah ngamuk dah. Simptom datang balik. Okey, macam mana prosedur in serving medication? Kita perlu pada medicine trolley, jug of water. Before serve, kita kena check the treatment. Okey, pastikan kita benda tu adalah arahan daripada doktor. Tengok tengok kita punya medication chart. Nama patient, berapa dos, berapa RN. Takutnya tukar tak. Nak bagi Ramli Syarik pergi ke Ramli Muhammad. Prepare trolley in treatment room, properly label the name and RN semua-semua tu lah. Yang you belajar berapa art? 10 art ke, 7 art ke, 10 art ke. Okay, during serving medication, establish rapport. Kalau dia nu kita suka orang panggil dia Sufi, kita panggil lah Sufi. Mari sini kita nak bagi ubat. Okay, sufficient staff. Pastikan staff kita mencukupi. Kalau tak cukup, dia kadang-kadang ni dia berona lah patient ni. Dia orang panggil pun dia tak nak mari, orang semakin ubat pun dia lepas ubat. Tak. Position of the trolley. Pastikan jururawat tu membelakangkan dinding. Maknanya tak ada tendensi untuk patient mari ikut belakang, tak lah. Sebab dia dinding dia belakang. So kita nampak patient mari daripada arah depan. Nak crowded, dia tak beri pun ramai-ramai lah depan kita. Okay? Nama yang dipanggil dia akan mari. Identify the patient's name ataupun nickname. Kalau dia suka kita panggil dia Syafiqah.
dia tak suka nama Syafiqah, dia suka panggil Ika je. Okay, so kita panggil lah nama Ika. Observe mental state. Nak tengoklah patient ni beri kerjasama ke masa nak ambil ubat tu, ataupun keep on telling, tak usah ambil ubat. Segar dah, nak klik dah. Okay, so kita tengoklah dia tu macam mana. Ensure patient taking the medication. Bila kita bagi patient ubat, pastikan kita suruh dia nganga mulut, angkat lidah, check dia punya angkat lidah, dia bagi pipi kiri, pipi kanan tak. Lepas tu periksa dia punya jari jemari dia, takutnya ingatkan dia bubuh ubat dalam mulut, tiba-tiba ubat masih berada di jari tak. Pandai dia ni. Health education regarding treatment. So kalau kita ada masa terluang, kita boleh bagi psycho education ataupun health education berkaitan dengan ubat. Kena bagi tahu dia ubat ni kena ambil seumur hidup sampai mati lah. Jangan pula ambil celak-celuk. Berasa sakit ambil, tak sakit tak ambil. Lepas tu kena bagi tahulah ubat ni kena sambung di klinik setiap berapa bulan. Katakanlah TCA dia, temu janji dia 3 bulan sekali. 3 bulan sekali lah kena ambil ubat, kena datang klinik. So kena bagilah penerangan yang jelas kepada pesakit dan juga family dia. Kok lah ubat habis dah, tapi dia kata TCA dia lambat lagi. So dia tunggu juga TCA. Sedangkan ubat tak ada. Contohnya lah ada. Kadang-kadang orang farmasi ni walaupun temu janji 3 bulan, tapi dia bagi ubat untuk sebulan je dulu. Dia kata nanti bulan depan mari ambil lagi. Tak, dia tidak bagi sekaligus 3 bulan. Jadi penjaga ni ingatkan ubat ni kena tunggu 3 bulan betul baru nak mari ambil. So tak faham di situ. Okay, ubat pun habis, patient pun relax balik tak. After serving medication, kita kena pastikan saw tablet must be crushed before flush into the drain. Kalau ubat tu jatuh, kita kena pastikan kita buang betul-betul lah supaya patient tak ambil balik. Okay, observe effect and side effect of medication. Kena observe dia punya keberkesanan ataupun kesan sampingan. Berkesan ke tak ubat yang kita bagi, patient tidur ke tak, ataupun bagi ubat tapi patient duk kecek merapu lagi. Maknanya dos dia mungkin tak cukup. Dos perlu ditambahkan ataupun ditukar dengan jenama lain ubat dah. Kita tak pandai nak bagi haloperidol, benda lain lah pula. Indent, ambil ubat ataupun update the special drug. Pastikan kita bagi tahu doktor patient ni okey ke tak dengan ubat ni. Patient kita kata nampak lepas ambil ubat seminggu berada di ward, patient dah dalam keadaan stabil, maknanya boleh kita plan for discharge. Contoh, record of dangerous drug. Kalau ubat tu perlu kepada duduk dalam DDA, kita kena record. Tak? Okay. Measure taken to ensure medication is taken by patient. Check dia punya mouth. Macam mana kita nak pastikan patient tu betul-betul ambil? Kita, macam saya kata tadi, check dia punya mouth. Suruh dia buka mulut, angkat lidah, tengok pipi kanan. Tak? Talk to the patient. Suruh dia bercakap. Kita tanya, nak minum air lagi? Dia ada setengah patient tu kalau dia tak telan pun ubat, tapi bila bercakap ubat tu sendirinya akan keluar. Barulah kita tahu bahawa patient ni tak telan pun ubat dah. Check patient pocket and under the tongue. Give enough water to take medication. Pastikan dia minum secukupnya selepas ambil ubat. Okay, nurse's responsibility in psychopharmacology ataupun farmakoterapi. Assess physical atau mental state of patient. History of medication taking. Kena tahu juga sejarah pengambilan ubat tu. Adakah dia ni mudah ambil ubat ataupun jenis yang non-compliant ataupun dah dapat kesan sampingan. Okay. Social ataupun family history dia macam mana. Issue related to side effect of non-compliance. Okay. Implementation dia, kita kena current knowledge on drug. Kena tahulah pasal ubat-ubatan. Ni nama nak sebut pun tak reti tak. So kena praktis sebelum pergi ke ward 5 Selatan.
Maintain medication time and dosage. Ensure safety 10 step tu lah. Monitor effect and side effect. Teach patient compliance. Pastikan pesakit tu tahu nama ubat dia, berapa kali kena ambil satu hari, safekeeping of drug, ethical issue of drug. Okay. Documentation, drug chart, patient case note and BHT, big head ticket. Okay, pastikan kita dokumentasi. Okay, kena sign lah nama kita yang bagi ubat. Ubat yang betul, dos yang betul dalam folder yang betul. Okey, itu sahaja setakat ini. Faham tak?